Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Biasanya orang yang tengah dilemu cinta ni mesti dia akan jadi jiwang karat kan. Even dulu masa dia single, dia lah hati paling sadu, paling kental. Tapi bila dia dah falling in love, dia lah yang paling jiwang karat. Kalau dulu bukan pencinta puisi, tiba-tiba sekarang dia lah jadi seorang pemuisi. Jadi cerita yang Nina nak kongsikan pada hari ni ada kaitan dengan sepasang lesbian dan juga sajak. Mungkin korang akan rasa, alah biasalah orang bercinta mesti nak luah dalam puisi dorang, nak buat sajak, nak bagi dekat couple dorang. Yang tu tak apa guys, tak pelik. Tapi yang ni dorang terinspirasi untuk menjadi seorang pembunuh selepas dorang cipta sajak sendiri. Memang psycho kan? So without wasting any time, let's get started. Pasangan lesbian tadi bernama Katie Wood dan juga Gwen. Disebabkan diorang berdua ni tengah hangat bercinta, diorang nak cipta something different dalam hubungan diorang. Diorang nak tambah spark lah dalam hubungan diorang ni supaya diorang ni lagi mencintai antara satu sama lain. Untuk mewujudkan rasa spark tu, diorang telah bunuh orang sebagai tanda diorang ni mencintai satu sama lain. Sebelum diorang ni bercinta, diorang dulu ni adalah orang yang sangatlah berbeza. Katie dulu adalah seorang isteri dan juga ada seorang baby perempuan. Dia kahwin awal, masa tu umur dia baru 17 tahun. Dia kahwin awal pun bukan sebab dia ni in love ke apa, dan hubungan diorang ni adalah hubungan yang bahagia. Tapi dia kahwin awal sebab dia nak lari daripada family dia. Dia sengaja biarkan diri dia pregnant, so dengan alasan tu dia boleh kahwin. Dikatakan family Katie ni adalah sebuah keluarga yang bermasalah. So that's why lah Katie ni sanggup biarkan diri dia pregnant dan kahwin dengan lelaki tu supaya dia dapat lari diri daripada family dia. Lepas diorang dah kahwin, husband dia paksa untuk Katie ni bekerja. So dia terpaksa lah bekerja dekat sebuah rumah kebajikan, iaitu rumah orang tua-tua. Lepas dia dah lahirkan anak dia, dia rasa macam baby dia ni macam menyusahkan dia pula. Yelah, sebab budak tu nak kena mengasuh, nak kena bagi makan, pakai apa semua kan. Jadi Katie rasa benda tu sangat melecehkan dan menyusahkan hidup dia. At the end, dia abaikan anak dia dan dia kurungkan diri dia dalam rumah. Bukan tu je, Katie juga telah disahkan sebagai seorang yang narsisistik. Jadi orang yang ada penyakit narsisistik ni, dia rasa diri dia lah yang terpaling betul, tak pernah buat salah dan sangat sensitif lah kalau orang kritik dia. Tu adalah peran Katie. Manakala Gwen pula, dia ni ada trauma masa dia kecil-kecil ataupun kenangan buruk masa dia kecil dulu. Bukan tu je, dia juga ada beberapa rekod masalah mental macam borderline personality disorder ataupun BPD. BPD ni adalah penyakit mental yang mempunyai gangguan serius dan mempengaruhi perasaan dan cara orang tu berfikir. Biasanya diorang ni akan mudah mood swing, contohnya macam akan cepat marah, cepat sedih dan panik. Selain tu, diorang akan rasa diorang ni sangat teruk, bersalah dan tak berguna. Orang yang ada penyakit ni, diorang cenderung untuk membahayakan diri sendiri macam bunuh diri. Ayah Gwen pula, dia ni memang jadi seorang kaki pukul. Jadi dia selalu dera Gwen, fizikal dan juga mental. Anjing yang Gwen bela dulu pernah dibunuh oleh abang dia, tu pun atas suruhan ayah dia sendiri. Ayah dia kata anjing dia ni berdosa sebab dah takutkan seekor kuda, jadi perlu dibunuh. So dia suruh abang Gwen tu untuk bunuh anjing Gwen. Bukan Gwen yang psycho, sebenarnya bapak dia daripada awal lagi dah psycho, dah gila dah. Lepas Gwen dengan Katie berjumpa, diorang telah berpindah ke Michigan dan bekerja dekat rumah kebajikan yang sama. And then diorang pun menjalinkan hubungan pencintaan songsang diorang tanpa pengetahuan sesiapa. Suami Katie pun tak tahu yang bini dia dah bercinta ataupun dah songsang pada masa tu. Bagi Gwen, pertemuan diorang berdua ni adalah pertemuan yang sangat membahagiakan dan susah untuk digambarkan. Tapi hubungan diorang ni sebenarnya tak tahan lama pun. Pada musim bunga pada tahun 1987, Gwen telah berjumpa dengan perempuan yang lain. Lepas tu dia pindah ke Texas sebab dia nak tinggal dengan girlfriend baru dia. Katie pula pada masa tu dia baru bercerai dengan suami dia. And then tak lama lepas tu dia kahwin dengan lelaki yang lain. Tapi hubungan Katie dengan husband dia yang baru ni pun tak kekal lama juga. Sebelum diorang ni bercerai, Katie sempatlah confess sesuatu yang mengejutkan ex-husband dia. Dia kata dia telah buat sesuatu dengan Gwen sebelum ni. Bila ex-husband dia dengar Katie dengan Gwen buat jenayah, jadi ex-husband dia ni pun report polis. Lepas tu Katie pun telah ditahan oleh pihak polis untuk siasatan selanjutnya. So masa dalam tahanan tu, Katie pun ceritalah apa yang terjadi dan apa yang dia dengan Gwen dah buat. Kalau ikut cerita Katie, Gwen adalah dalang sebenar dalam rancangan jahat diorang ni. Maksudnya Gwen ni adalah mastermind dalam plan diorang. Katie ni just follow je apa-apa arahan daripada Gwen. Mangsa pertama diorang adalah pada tahun 1987, yang mana pada masa tu Gwen telah masuk dekat sebuah bilik seorang makcik yang jadi penghuni dekat rumah kebajikan orang tua-tua yang diorang kerja tu. Lepas tu dia masuk dalam bilik tu, dia tekuk muka makcik tu dengan menggunakan kain sehinggalah makcik tu meninggal. Mangsa diorang ni semua perempuan warga emas yang berusia sekitar 65 hingga 97 tahun. Dan mangsa-mangsa diorang ni semuanya ada penyakit yang sama, iaitu penyakit nyanyuk. Awal tu diorang pilih mangsa-mangsa diorang ni mengikut pangkal nama. So pangkal nama mangsa-mangsa dia tu mestilah boleh eja perkataan murder. So M-U-R-D-E-R macam tu kan. Tapi bila diorang nak cari mangsa ikut pangkal nama perkataan murder tadi tu, diorang rasa macam jadi lagi susah. And then diorang pun pilihlah mangsa diorang ni secara random. Dan yang mengejutkan tu, perbuatan bunuh diorang ni sebenarnya ikut sebuah sajak. Dan sajak tu adalah hasil ciptaan diorang.
diorang. Sajak yang diorang tulis tu adalah, saya akan menyayangi awak selamanya dan 1 hari. Dan ending sajak tu pula berakhir dengan, awak akan jadi milik saya selamanya dan 5 hari. Jadi sajak ni memang hasil nukilan daripada Katie dan juga Gwen. 5 hari tu bermaksud yang diorang ni akan ada 5 orang mangsa. Tapi serius lah, Nina tak faham tu sajak diorang ni kenapa nak kena ada selamanya dan 1 hari, selamanya dan 5 hari. Macam pelik kan? Korang faham tak? Cuba komen sikit dekat bawah. Kemudian pada 4 dan 5 Disember tahun 1988, polis telah menahan Gwen dan juga Katie atas kesalahan membunuh. Kemudian Gwen telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Manakala Katie pula, dia buat rayuan untuk kurangkan hukuman ke atas dia lah, dan dia telah dipenjarakan ataupun dijatuhkan hukuman selama 20 hingga ke 40 tahun dalam penjara. Even kes ni dah tutup, si pelaku pun dapat ditangkap, tapi ada seorang wartawan ni yang bernama Lowell. Dia memang tak puas hati dengan kes ni. Dia macam nak tahu lagi mendalam tentang kejadian ni. So dia pun pergilah berjumpa dengan kawan baik dan juga rakan sekerja Gwen dan juga Katie. Masing-masing menceritakan perkara yang wartawan ni tak terfikir. Macam apa yang statement Gwen dengan Katie bagi dekat polis berbeza dengan kawan-kawan dia bagi statement. Dalam interview tu, kawan diorang ni kata yang Katie adalah orang yang paling dominan dalam hubungan diorang. Gwen pula pernah putuskan hubungan diorang ni tahu sebab dia takut dengan Katie. Katie pernah ugur dan ikat Gwen dengan menggunakan pistol. So that's why lah hubungan diorang ni tak kekal lama, dan Gwen tinggalkan Katie sebab dia takut. So kenapa Katie confess dekat ex-husband dia tentang apa yang dia dah buat dengan Gwen sebelum ni? Maybe sebab dia nak balas dendam dekat Gwen sebab Gwen tinggalkan dia dan ikut perempuan lain. Kerana dikatakan Katie telah bebas sebab dia berkelakuan baik dalam penjara. Itu pun selepas dia habiskan masa dia selama 29 tahun guys. Manakala Gwen pula memang tak ada harapan ataupun tak ada chance untuk dibebaskan lagi. Okay guys, gila juga disebabkan sajak yang diorang cipta tu, diorang hasilkan sebuah pembunuhan. Jadi maksudnya sajak diorang tu semata-mata untuk melakukan pembunuhan je lah kan. Gila, memang gila. Dalam bercinta sama sejenis pun gila dah kan. Lepas tu buat sajak, lepas tu buat pembunuhan sama-sama pun dah lagi bertambah-tambah gila lah Nina rasa. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe tau. And then korang komen dan juga turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Korang juga boleh komen dekat bawah korang nak Nina ceritakan tentang apa lagi, sebab Nina dah tak sabar untuk berjumpa dengan korang untuk video-video yang akan datang. And itu sajalah, dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.